Dalam masa terdekat, 8 pemain menerima message misteri menjemput mereka untuk menyertai permainan baru yang dipanggil The Call Up, yang menjanjikan hadiah sebanyak $100.000. Mereka pergi ke tingkat 25 sebuah bangunan mewah di bandar dan apabila semua orang tiba, suara robot memberitahu mereka untuk mendaftar di tablet. Kemudian mereka diminta untuk meletakkan semua pakaian dan objek pribadi mereka dalam loker dan memakai sut tangkapan pergerakan yang disediakan. Sementara mereka bertukar pakaian, Adam DC karena saiz badan yang besar untuk sut ketat tersebut, Carl menunjukkan parut terbakar yang buruk, dan Andrej menjelaskan bahwa dia bekas askar. Apabila semua sudah bersedia, mereka berpindah ke bilik yang mempunyai pengimbas. Suara itu memberitahu mereka untuk melangkah ke pemindai dan menyebut nama pengguna mereka. Kemudian mereka boleh mengambil peralatan baru mereka. Ia adalah sut peralatan canggih dengan helmet VR yang melekat pada tulang belakang mereka untuk imersi sepenuhnya, yang Adam pikir hanya tersedia untuk golongan elit. Semua orang memakai peralatan mereka dengan cepat kecuali Zahid, seorang Muslim Bosnia yang memilih nama samaran teroris dengan ironis tanpa mengetahui semua orang akan melihatnya di sut. Dia tidak mau bermain seperti ini dan coba meninggalkan tempat itu. Tetapi pintu terkunci dan tiada siapa datang apabila dia meminta bantuan. Pemain lain meyakinkannya bahwa ia bukan masalah besar, jadi Zahid bersetuju untuk bermain. Suara itu mengumumkan permulaan mode latihan, dan semua orang menutup helmet mereka untuk memulakan simulasi. Bilik itu berubah menjadi dunia pasca-apokaliptik yang sangat realistik. Sut mereka digantikan dengan pakaian seragam tentara, dan tato mereka hilang. Walaupun ia terasa nyata, tangan mereka menembusi objek dalam simulasi tersebut. Pada ketika itu Sarjan muncul dan mula melayan mereka seperti askar baru. Mereka juga tidak boleh menyentuhnya dan apabila mereka menaikkan topi keledar, ia mengesahkan dia tidak berada di dalam bilik, dia hanyalah NPC yang sangat realistik. Kumpulan itu mengikuti Sarjan ke bilik lain di mana mereka mendapatkan senjata mereka, yang dalam kehidupan sebenar hanyalah alat peraga. Sarjan meminta mereka menguji senjata pada sekumpulan botol, dan para pemain terkesan dengan hentakan yang realistik. Selepas mereka berlatih seketika, Sarjan menembak 2 daripada mereka, yang menyebabkan mereka kehilangan vest. Oleh kerana ia hanya tutorial, mereka segera mendapatkannya kembali apabila Sarjan menjelaskan bahwa terkena sekali sahaja bermaksud kehilangan perlindungan dan meninggalkan mereka terdedah. Jika mereka cedera selepas kehilangan vest, mereka boleh menggunakan suntikan serum khas, tetapi mereka hanya mendapat 1 setiap seorang. Bangunan ini telah dikuasai oleh pengganas berbahaya, jadi misi pertama kumpulan adalah untuk menghapuskan mereka dan sampai ke tingkat bawah dengan selamat. Mereka yang berjaya akan mendapat hadiah wang tunai dalam kehidupan sebenar. Selepas Sarjan itu hilang, Andre memutuskan untuk memimpin kumpulan kerana pengalamannya dan memberikan mereka tip tentang cara untuk kekal tersembunyi. Mereka melihat sekitar bilik-bilik berbeza sehingga muncul seorang musuh di koridor dan mula melepaskan tembakan. Kebanyakan kumpulan bersembunyi tetapi Andre bergerak pantas dan membunuh orang itu. Sementara suara mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan tahap 25 dan semua mata adalah untuk Andre. Mereka menyentuh badan dan mengesahkan ia juga seorang NPC. Apabila mereka mengambil tangga, mereka mendapati ada mekanisme yang akan mengejutkan mereka jika mereka coba keluar tanpa menghabiskan tahap tersebut. Kumpulan itu memasuki tahap 24 dan menemui senjata yang lebih canggih, jadi Andre mengajar mereka cara menggunakannya. Mereka masuk ke bilik utama dan Marco membunuh musuh pertama yang muncul. Dengan semakin yakin, kebanyakan pemain mula berlari-lari dan menggunakan objek rawak sebagai perlindungan sambil menjatuhkan semua pengganas. Adam menghabiskan semua pelurunya tanpa memukul sasaran, jadi Andre masuk untuk menembak lelaki itu dan terkena balasan sehingga dia kehilangan jaket kalis peluru. Sementara itu Taylor sedang mengalami serangan panik. Ternyata seorang rakannya menerima jemputan dan dia datang menggantikan rakannya, tetapi dia tidak dapat menangani realisme permainan ini. Shelley coba menenangkannya dan mengingatkannya bahwa ini hanya permainan, tetapi bila tiba giliran dia untuk menembak seseorang, dia juga tidak dapat melakukannya. Pengganas yang menghampiri gadis-gadis itu dibunuh oleh Carl, yang kemudian ditembak dan kehilangan jaket pelindungnya juga. Carl coba menyerah tetapi musuh menembaknya lagi, jadi Shelley lari untuk membunuh lelaki itu. Kedua-dua Carl dan Shelley membuka helmet mereka dan walaupun dalam kehidupan sebenar, Carl dapat merasakan kesakitan yang tidak tertanggung. Mereka kembali ke permainan dan Andrej menyuntik Carl dengan serum untuk menyembuhkannya serta-merta. Carl yang trauma membuka helmnya lagi untuk muntah dalam kehidupan sebenar dan berkata ini tidak boleh menjadi permainan. Selepas itu, seluruh kumpulan membuka helm mereka untuk berehat. Sementara Adam mencari senjata baru, Carl menjelaskan bahwa dia merasakan kejutan sebenar dan membuat hipotesis ini mesti rancangan reality TV. Zahid panik dan coba menanggalkan sutnya tetapi tidak boleh, jadi Marco fikir ia ujian. Kemudian Zahid menunjukkan ini mungkin eksperimen oleh tentara dan Marco bersetuju, mengatakan bahwa Andre mesti orang dalam mereka. Satu pertengkaran pun berlaku dan keadaan menjadi tegang, jadi Andre pergi ke bilik mandi untuk bertenang. Para pemain tidak sedar permainan masih berterusan dan pengganas yang mereka bunuh dihidupkan semula. Salah seorang dari mereka mengepung Andre di bilik mandi dan dia hanya sempat menutup helmet sebelum ditembak. Dia ingin menyembuhkan dirinya, tetapi dia sudah menggunakan serum itu pada Carl. Yang lain mendengar bunyi bising dan segera menutup helmet mereka juga, hanya untuk Edward ditembak jatuh serta-merta. Kumpulan itu berlari untuk bersembunyi dan Taylor coba menggunakan tangga, tetapi tahap itu belum selesai jadi dia di-skat. Tidak lama kemudian para pengganas mula melepaskan tembakan dan pasukan tersebut mempertahankan diri sebaik mungkin. Edward menyembuhkan dirinya dengan serum sementara Andre mengheret badannya yang berdarah melalui koridor. Apabila Adam melemparkan bom tangan, dia membunuh semua musuh yang tinggal dan tahap itu akhirnya berakhir dengan Adam mendapat markah tertinggi. Tanpa tembakan, pasukan akhirnya dapat mendengar Andre meminta pertolongan. Pada saat itu Andre membuka topi keledarnya dan mendengar pemasa sebelum otaknya disetrum, menyebabkan dia kekejangan selama beberapa menit.
Menjelang orang lain menemuinya, Andre sudah mati. Shelley coba melakukan CPR tetapi tidak berhasil. Suara mengumumkan mereka boleh meneruskan ke peringkat seterusnya, tetapi kumpulan itu tidak mahu bermain lagi. Mereka perasan ada sedikit darah di atas lantai dan menyadari topi keledar itu membunuh Andre, jadi mereka coba menanggalkannya, tetapi ia mustahil. Zahid panik dan mengambil pemadam api sambil meminta bantuan untuk ujian. Carl menawarkan diri dan memukul Zahid dengan pemadam api beberapa kali, tetapi helmet itu masih tidak dapat ditanggalkan. Pada ketika itu, mereka dipanggil ke dalam permainan oleh Sarjan, yang berjalan terus melalui Carl sebelum menendang Zahid beberapa kali untuk menghukumnya karena melanggar peraturan. Oleh kerana Sarjan memberi amaran tentang hukuman jika tidak bermain, kumpulan itu tiada pilihan lain selain terus bergerak. Mereka melalui beberapa tahap tanpa banyak masalah, walaupun di setiap tingkat mereka mesti belajar menggunakan senjata baru dan berurusan dengan mekanik permainan baru. Di bilik dengan kebocoran gas mereka tidak boleh menggunakan senjata api dan sebaliknya mereka perlu mendapatkan pisau untuk berperang tangan ke tangan. Terpaksa membunuh seseorang secara berhadapan membuat kegelisahan Taylor semakin teruk dan Shelley berjanji padanya dia akan mengeluarkannya dari situ. Apabila mereka terus turun, kebanyakan pasukan kehilangan vest mereka. Semasa pertempuran tembak-menembak yang serius, Carl dan Adam ditembak jatuh. Jadi Shelley dan Marco membantu mereka dengan serum mereka. Beberapa jam kemudian, kumpulan itu berehat dan mendapati bahwa ia adalah waktu malam dalam kehidupan sebenar. Letih berada dalam permainan, mereka menggunakan pelbagai objek untuk mula memukul tingkap, dan Zahid berjaya memecahkan kaca menggunakan troli. Pada saat itu, Sarjan muncul lagi dan mula memukul Zahid dengan lebih kuat daripada kali terakhir. Zahid coba melarikan diri dengan mengambil tangga, tetapi Sarjan menendangnya sehingga jatuh dan akibat kejatuhan itu menyebabkan Zahid patah kaki. Sebelum pergi, Sarjan mengumumkan bahwa sesiapa yang coba melarikan diri seterusnya akan dibunuh. Pasukan menyelamatkan Zahid dan menyadari bahwa luka itu wujud dalam dunia sebenar tetapi tidak dalam permainan. Jadi mereka tidak boleh menggunakan serum. Suara komputer mengingatkan mereka bahwa mereka perlu bergerak. Jadi Zahid meminta mereka untuk menyembunyikannya dan pergi tanpa dia. Kumpulan tersebut meletakkan dia di belakang beberapa perabot, dan beberapa menit selepas mereka pergi, Zahid mati akibat kehilangan darah. Di peringkat seterusnya, Marco berdebat dengan yang lain tentang senjata baru, dan gangguan tersebut membenarkan musuh tersembunyi menembak dia dari belakang. Sementara pasukan membalas tembakan, Taylor berlari untuk bersembunyi di dalam bilik air. Selepas banyak tembak-menembak, sebutir bom tangan mengakhiri pertarungan dan Shelley membantu Marco dengan serum. Pasukan menyadari Taylor hilang dan pergi mencarinya. Seorang pengganas muncul di dalam bilik air dan mula memeriksa setiap bilik. Shelley mendengarnya, jadi dia meluru melalui pintu dan menikam lelaki itu dahulu. Tahap itu berakhir dan Edward mendapat markah tertinggi, meletakkannya di tempat pertama dalam papan markah. Semasa berehat, pasukan membincangkan kehidupan mereka dan menyadari bahwa kesemua mereka tidak mempunyai keluarga, yang bermaksud mereka dipilih karena tiada siapa yang akan mencari mereka. Dengan cara ini mereka boleh terbunuh dan syarikat tidak akan mendapat akibat. Kumpulan itu bergerak ke tahap seterusnya dan mendapati Sarjan sedang memukul tebusan. Dia menjelaskan ada bom di ruang bawah tanah yang akan meletup dan membunuh mereka semua jika mereka tidak menghentikannya segera. Satu-satunya cara untuk mematikan bom itu adalah dengan mendapatkan kode daripada tebusan. Oleh kerana lelaki itu disambungkan kepada pemancar voltan, Edward tidak teragak-agak untuk mula menyiksanya dengan kejutan elektrik tanpa belas kasihan. Selepas merayu untuk hidupnya tanpa hasil, pengganas itu menyebut satu perkataan dan Adam menulisnya di komputer. Walau bagaimanapun, ini sebenarnya mengaktifkan bom dan hanya ada 30 menit untuk mengatasi secara manual sebelum ia meletup. Sementara Sarjan pergi, tebusan itu ketawa kepada mereka dan Taylor membunuhnya. Marco yang marah menyalahkan Adam untuk ini dan coba menumbuknya tetapi tangannya cedera pada helmet, jadi dia membukanya untuk menumbuk muka sebenarnya. Apabila Taylor coba menghentikannya, dia turut terkena. Pada ketika itu, suara jeritan Sarjan dapat didengar berkata dia sedang menahan pintu lift terbuka. Pasukan itu bergegas masuk dan lift mula turun, tetapi berhenti agak tiba-tiba. Pintu-pintu tidak terbuka sepenuhnya jadi Marco menarik untuk mencipta ruang yang cukup untuk semua orang keluar. Namun apabila Adam coba keluar, Marco menghalangnya sebagai hukuman dan mereka berdua akhirnya terperangkap di dalam. Lift membawa mereka ke tingkat 3 dan menutup selepas mereka keluar. Pasangan itu melihat sebuah helikopter terhempas di luar tingkap sebelum mereka mula bergerak melalui tahap itu. Marco memaksa Adam pergi dahulu dan Adam berjaya membunuh seorang pengganas, tetapi dia kehabisan peluru. Ini tidak menghalang Marco untuk terus menolak Adam ke hadapan, menjadikannya sebagai perisai. Ini membolehkan Marco lari dan bersembunyi sementara Adam ditembak, dan dalam beberapa saat dia mati. Dengan hanya 15 menit lagi, Marco mengalami kerosakan emosi, tetapi dia tidak ragu-ragu untuk bergerak apabila suara mengumumkan tahap ini selesai. Sementara itu di tingkat 4, selebihnya pasukan menemui beberapa senjata dan mula mencari kawasan itu. Tiba-tiba seorang pengganas melemparkan bom asap dan Carl terpaksa melangkah ke belakang karena mengalami serangan panik. Shelley bergegas untuk memeriksanya dan Carl menjelaskan bahwa dia kehilangan teman wanita semasa kebakaran yang memberinya parut. Dia menyalahkan dirinya karena tidak menyelamatkannya dan sekarang asap menjadi pencetus baginya. Dengan beberapa patah perkataan, Shelley menenangkannya dan meyakinkannya untuk terus bergerak. Pasukan itu terus meneruskan ke tingkat-tingkat yang berbeza dan sampai ke tingkat 1 dengan hampir tiada peluru. Sementara yang lain terus melawan pengganas, Taylor mencari kawasan itu dan menjumpai beberapa serum. Tiba-tiba Marco muncul di belakangnya dan meminta suntikan tetapi Taylor enggan, jadi Marco menembaknya hingga mati. Apabila Carl datang mencari Taylor, Marco berpura-pura dia diserang dan mengabaikannya. Carl menemui mayat Taylor dan selepas panik, dia melihat Taylor telah menulis nama pengguna Marco dengan darahnya.
Carl yang marah membuka topi keledarnya dan menyerang Marco dalam kehidupan sebenar, melepaskan beberapa sepakan sebelum coba mencekiknya. Walau bagaimanapun, Marco menolak Carl ke dinding dan menjatuhkannya untuk memukulnya sehingga mereka berpisah. Carl membalas dengan memukul Marco dengan alat pemadam api tetapi Marco menendangnya. Apabila Marco bersedia untuk menembak Carl, Sarjan muncul dan mula memukulnya. Selepas beberapa tumbukan, Sarjan menangkap leher Marco dan mencekiknya sehingga dia mati. Selepas menjumpai mayat-mayat, 3 pemain yang tinggal mula bergerak turun dengan hanya 7 menit yang tinggal. Apabila mereka sampai ke ruang bawah tanah, suara itu mengatakan ini adalah tahap akhir. Ketiga-tiga mereka mengambil senjata baru dan mencari di tingkat itu, membunuh pengganas yang mereka temui sepanjang jalan. Setiap kali ada peluang, mereka coba bergerak ke arah bom, tetapi musuh terus datang. Carl melempar bom tangan dan menyelesaikan pertarungan, jadi sekarang mereka boleh bergerak lebih pantas. Walau bagaimanapun seorang pengganas mengejut muncul dalam van dan dengan cepat menembak Carl jatuh sementara Shelley dan Edward lari bersembunyi. Ketika Carl mencari suntikan serumnya, Shelley mendengar hanya tinggal 2 menit dan coba lari ke bom, tapi ditembak juga. Carl ditembak lagi ketika dia bergerak ke arahnya dan merawatnya. Dia memberitahunya untuk menang sebelum mati di sisinya. Edward kemudian menggunakan bazooka untuk membunuh musuh terakhir dan berlari untuk menghentikan bom dengan hanya tinggal 1 saat. Selepas itu, Sarjan muncul untuk mengucapkan tahniah kepada mereka atas kemenangan. Edward mula mengulangi ucapan Sarjan, mendedahkan bahwa dia adalah orang dalam syarikat selama ini. Simulasi tamat dan sekumpulan lelaki berbaju hitam datang untuk membuat Shelley tidur sebelum mereka mula membersihkan bangunan dan menyingkirkan mayat. Pelayan permainan memadamkan semua maklumat tentang pemain dan memulakan urutan penutupan. Pada waktu pagi, Shelley bangun dengan pakaian biasa dan mendapati Edward memakai suit, membantu kru menguruskan segala-galanya. Dia memberikan beg dengan hadiah uang tunai kepadanya dan apabila dia mengancam untuk pergi ke polis, dia menunjukkan tidak ada sesiapa yang akan mempercayainya. Apabila seorang lelaki coba untuk menidurkannya semula, Shelley melawan dan menyuntiknya sebaliknya. Kemudian dia mencuri pistolnya dan menembak semua lampu di tempat parkir. Edward menghantar orang-orangnya mengejarnya, tetapi selepas semua pengalaman yang Shelley peroleh dalam permainan, dia dengan mudah membunuh mereka semua. Apabila Shelley keluar, Edward merayu untuk hidupnya, tetapi dia membunuhnya juga, tanpa belas kasihan. Kemudian dia meninggalkan bangunan tanpa mengambil uang. Pastikan Anda melanggan dan menghidupkan pemberitahuan supaya Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih kerana menonton.